Terbang bulan di balik awan. Berusia 39 tahun, Hairul Ashraf atau lebih dikenali sebagai Adi, antara generasi pelapis yang giat mempersembahkan dondang sayang di seantero negara. Latar belakangnya dari darah berketurunan seni, anak kepada tokoh orang hidup kebangsaan dan penggiat dondang sayang terkemuka, Allahyarhamah Nyonya Tan Abdullah. Legasi peranakan ini mengalir di dalam dirinya. Bak kata pepatah, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Merdeka lambang perpaduan. Dondang sayang. Dondang sayang secara umumnya boleh kita definisikan sebagai nyanyian kasih. Kerana dondang membawa erti nyanyian ataupun menyanyi, kita berdondang, kita berdendang. Dan kasih itu, sayang itu membawa maksud cinta, kasih. Kerana orang-orang terdahulu, apabila mereka ingin menyampaikan hasrat mereka, terutamanya apabila berkasih sayang, kita bukan seperti budaya barat yang orang kata terus saja kita boleh bagi tahu. Tapi kita adat orang timur ini penuh dengan tata susila, sopan santun, dan mereka menggunakan pantun. Pantun ini untuk menyampaikan maksud. Apabila menyampaikan maksud ini, dipasangkan pula dengan pasangan dan dilagukan pula dengan dondang sayang. Dalam dondang sayang ini selalunya dinyanyikan secara berpasangan kerana mereka akan berbalas-balas pantun dan menyampaikan hasrat ataupun maksud dalam pantun yang dilagukan. Kita boleh simpulkan bahawa dondang sayang ini boleh diertikan sebagai nyanyian kasih walaupun terdapat pelbagai tema pantun yang boleh dilagukan dalam dondang sayang. Saya rasa dondang sayang ini merupakan darah daging, ya, budaya Baba Nyonya. Kerana kita kira macam kita ni orang yang agak halus dari segi pertuturan, kebawaan diri. Jadi bila berpantun tu memang orang kata ianya merupakan macam kiasan. Kita tak boleh kata cakap secara terus kan. Jadi kalau kita berkiasan tu memang dia bawa maksud yang lain. Jadi kalau orang berpantun tu kadang-kadang dia nak bagi tahu cerita yang lain bukan secara langsung ya. Jadi dalam kiasan tu ada dia punya nasihat, benda yang dia nak betulkan ya. Jadi saya rasa itu merupakan satu teknik dalam cara hidup kita yang orang kata berbudaya tinggi. Keunikan dondang sayang datang daripada nyanyian yang digabungkan dengan pantun Melayu. Acara berbalas pantun ini dilakukan secara spontan, lazimnya bertemakan keriangan dan kasih sayang. Teknik khas digunakan dalam melagukan pantun ini bagi menghasilkan irama lebih dinamik. Sebenarnya apa yang membezakan antara pantun asas dan pantun nyanyian dalam dondang sayang adalah teknik nyanyian. Teknik kita berpantun. Contoh, saya ambil pantun asas, 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh aku cari, mana nak sama adik seorang. Ini merupakan pantun asas dalam nyanyian dondang sayang yang mempunyai 4 baris dalam satu rangkap. Tetapi apabila kita lagukan dia dalam dondang sayang, dia akan menjadi 7 baris. Iaitu dia akan berbunyi begini. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 kucing berlari. 2-3 boleh aku cari, mana nak sama adik seorang. Dondang sayang. 2-3 boleh aku cari, mana nak sama seorang adik seorang. Jadi dia mempunyai 7 baris. Dan nombor ataupun formula untuk menyanyikan dondang sayang dari pantun asas yang kita tukarkan kepada pantun nyanyian, dia akan menjadi 1-2-1, 3-4, 3-4. Jika pantun asas, dia mempunyai 4 baris sahaja, iaitu 1, 2, 3 dan 4. Ini yang membezakan di antara pantun nyanyian dondang sayang dan juga pantun asas. Pelbagai pantun boleh digunakan, tidak ada masalah. Cuma kita sebagai penyanyi dondang sayang, kita perlu tahu bagaimana nak menukarkannya kepada cara bentuk pantun nyanyian. Sementara itu di Miri, Sarawak,
Gary Sudom Raymond hari ini berhadapan dengan beberapa pelajarnya bagi menurunkan ilmu dan kemahiran bermain alat muzik sape. Ia sebahagian inisiatif yang diunjurkan Sape Movement untuk memartabatkan lagi seni warisan budaya Sarawak ini. Anak-anak muda dari sekitar Miri yang berminat dapat mempelajari teknik bermain alat muzik yang secara tradisinya digunakan bagi mencetuskan keadaan bersawai atau menurun. Biarpun berat dengan unsur mistik, hari ini sape lebih diangkat sebagai satu daripada beragam elemen dalam bidang muzik, sama seperti alat bunyian yang lain. Walaupun berbentuk seperti gitar moden, karakter sape itu sendiri berbeza daripada segi teknikal dan cara bermain. Sape dan gitar tu dia berbeza sebab sape ni dia tak main chord. Macam gitar dia main chord. Kalau gitar dia ada di banyak box, I mean like dia banyak position. C dekat bahagian rendah, C bahagian lain lagi dan seterusnya. Contoh, gitar dia boleh main bermacam-macam key. Tapi kalau sape ni dia stick to one key. Nada dia cuma satu. Dan dia scaling dia pun dia tak macam gitar, dia cuma pakai scale pentatonic. Kalau traditional pentatonic scale dia cuma ada note do re mi sol la. 5 note je. So kita kena fikir apa nak buat dengan 5 note ni. Kalau sape tu semakin kecil dia boleh tune kepada high note lah. Note tu. Kalau dia makin besar sape tu, makin besar sape dia akan tune dalam contoh dalam paling-paling sesuai pun D, E, contoh. So kadang-kadang ada sape yang nak tune kepada pergi A, dia tak dapat, tali dia akan putus lah. So dia kena size dia kecil. Main peranan jugalah size tu. Saya dorong siapa-siapa yang mengajar sape itu kalau dia dapat menggunakan satu istilah yang tepat, yang betul, iaitu daripada suku tu sendiri, suku Kenyah tu sendiri. Kenyah tu panggil apa? Kan? Untuk ngedet ke apakah, ya. Jadi supaya orang luar datang, dia belajar sape tu, dia belajar everything apa yang daripada suku tu sendiri, which is something to be proud. Gary mengasaskan gerakan Sape Movement pada tahun 2016. Misinya ialah untuk berkongsi seni dan budaya sape menerusi muzik serta hiburan. Selain itu, dia juga mahu warisan budaya ini dihargai selain mewujudkan sebuah platform untuk generasi baharu meneroka bakat dan potensi mereka. Bagi menarik minat mereka, ia dilakukan melalui asimilasi pendidikan berteraskan terma muzik barat yang digabungkan dengan teknik tradisional bermain alat muzik ini. Bagi saya dia still long journey untuk membukukan sape ni, dan tapi buat sementara, yes, of course kita nak mengajar kan medium, we want people to understand dulu kan, so kita pakailah pemahaman daripada western supaya dia macam people can understand it.